pelbagai tafsiran. Namun bagi beliau, jenayah adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang individu yang mempunyai kesalahan di sisi undang-undang. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemulihan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu untuk memastikan individu tersebut kembali pulih dalam keadaan yang baik seperti sedia kala. Statistik banduan. Statistik banduan di Portugal telah menjelaskan tentang penjara dan alternatif kepada banduan, iaitu pada penerbitan 2001 di Portugal telah mengalami banyak kematian yang berlaku. Jumlah kematian yang sangat tinggi di penjara Portugal terutama pada tahun 1997 sebanyak 10,000 banduan. Jumlah penduduk penjara pada tahun 2000 hingga 2014 dari segi aliran dan kadar harian mengalami perbezaan peningkatan dan penurunan, serta kadar penduduk penjara bagi setiap 100,000 di Portugal, dan ada juga perkadaran jumlah penduduk penjara mengikut tempoh hukuman, dan ada juga bilangan tahanan pra-perbicaraan dan sebagai peratusan daripada populasi penjara, dan jumlah bilangan orang di penjara menjalani hukuman dan kadar banduan per 100,000 penduduk. Selain itu dan lain-lain lagi. Bentuk rawatan, intervensi ataupun program dalam pusat pemulihan. Program dalam pusat pemulihan amat penting dalam sesebuah institusi dalam menyediakan dan menyebarkan maklumat serta memberi sumbangan yang relevan terhadap individu. Perkara dapat digabungkan dengan fakta bahawa profesional dari PE dan ERS dalam memberi kesedaran terhadap kepentingan membezakan campur tangan teknikal. Program ini merupakan sangat penting dalam campur tangan pengaturan cara. Hal ini demikian, program ini bertujuan mencegah residivisme untuk memastikan kesalahan jenayah yang dilakukan dapat ditangani. Program yang kedua yang dijalankan dalam pusat pemulihan ialah program pencerobohan keganasan rumah tangga. Pada tahun 2012, program ini dinilai oleh Koperasi Politeknik dan Perguruan Universiti Institusi Sains Kesihatan Utara. Program ini mempunyai objektif yang sangat penting dalam menyokong aplikasi program untuk memberikan pemulihan secara profesional dalaman daripada Direktorat Penyisiran Semula dan Perkhidmatan Penjara. Hal ini demikian, program ini memberikan penurunan kepercayaan, penurunan risiko keganasan, penyalahgunaan alkohol, peningkatan tanggungjawab dan lain-lain lagi. Program yang ketiga yang dijalankan dalam pusat pemulihan ialah program farmakologi. Program farmakologi ini tersedia dalam semua PE, iaitu program farmakologi ini tersedia dalam semua PE, iaitu artikulasi dengan pusat penagih dadah. Artikulasi ini memastikan kesinambungan rawatan yang dimulakan dalam medium percuma. Hal ini demikian, program ini biasanya diadakan di Caxias, Lisbon, Porto dan Tires. Program ini bertujuan memberikan tanggungjawab teknikal pada DGRSP sebagai tambahan kepada susulan rawatan yang dimulakan dalam kebebasan. Sebagai contoh, pasukan teknikal yang bertanggungjawab semasa memberikan pertimbangan dalam memenuhi syarat yang diperlukan banduan untuk permulaannya. Program keempat dari segi pendidikan. Pendidikan ini amat penting kepada anak muda dengan memberikan pendidikan tutor teknikal, iaitu pengurusan kes teknikal yang dapat memantau mereka menjalankan temu bual mentor sekurang-kurangnya 2 minggu. Hal ini demikian, orang muda ni mempelajari tutor teknikal bertujuan mengenai sikap terhadap ukuran kurungan, faktor peribadi dan sosial. Perkara ini berkaitan dengan tingkah laku delinquents, penyisipan keluarga dan sosial, kesihatan dan sekolah dan latihan profesional. Okey, program ini memberikan penginapan kepada golongan muda untuk menilai tingkah laku mereka 2 kali sehari. Program ini memberikan penilaian terhadap ciri-ciri tingkah laku dan kognitif. Ini bertujuan untuk kawalan luaran tingkah laku orang muda dan peraturan kendirinya.
Di bawah program pendidikan juga adalah latihan sekolah dan profesional. Okey, latihan ini disediakan di bawah terma yang ditetapkan dalam perintah bersama. Perintah ini berkaitan dengan tawaran pendidikan dan latihan untuk golongan muda yang dimasukkan ke dalam pusat pendidikan. Okey, hal ini demikian. Pusat Protokol Latihan Profesional untuk Sektor Keadilan juga ni bertanggungjawab untuk mempromosikan khusus latihan dui persijilan iaitu khusus pendidikan dan latihan dewasa di pusat pendidikan. Okey, Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif yang terbaik dengan cara berkaitan dengan pusat pendidikan. Di bawah pendidikan juga menjalankan program latihan dan kemahiran peribadi dan sosial, iaitu program menjana laluan sosial iaitu JPS untuk perolehan kemahiran khusus. Program ini bertujuan untuk menyelahkan intervensi psikopendidikan untuk golongan muda dengan tingkah laku yang agresif. Okey, salah satu aktiviti yang berstruktur yang wajib dijalankan ialah latihan kemahiran hidup harian. Ini bertujuan untuk mempelajari kemahiran asas rumah tangga seperti belajar memasak, makanan ringkas, menggosok pakaian, cara membasuh pinggan dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah bentuk rawatan di luar institusi. Okey, yang pertama iaitu program unit bebas dadah. Okey, program yang dijalankan ni adalah program unit bebas dadah merupakan ruang fizikal yang berbeza dan bebas daripada kawasan penjara biasa. Okey, hal ini demikian, banduan akan dijauhkan daripada kawasan pemulihan iaitu penagih dadah ni dihantar di luar pusat pemulihan untuk merawat banduan dan memastikan banduan yang berada dalam kehidupan tanpa dadah. Okey, tidak dapat dinafikan lagi bahawa program ni juga menitik beratkan untuk berada di unit kediaman bertujuan untuk menjauhkan diri mereka selama tempoh 18 bulan daripada dadah. Bentuk intervensi yang dijalankan di luar pemulihan ialah penempatan di luar. Okey, penempatan di luar ni dipasang perimeter EPR iaitu yang menempatkan banduan yang telah berjaya menyelesaikan program rawatan penagihan dadah. Hal ini demikian, penempatan di luar ni diwujudkan untuk memenuhi syarat undang-undang dan jenayah untuk ditempatkan di RAVE. Penempatan di luar ni bertujuan untuk menyatukan pemerolehan yang dibuat semasa rawatan melalui sisipan sosial dan buruh. Hal ini menghubungkan banduan dengan pelbagai sumber komuniti yang menyediakan tempat kerja. Bentuk intervensi yang dijalankan di luar pusat pemulihan ialah penempatan di bawah pemantauan elektronik. Okey, pengawasan elektronik beroperasi selama 24 jam, 365 hari setahun dan meliputi seluruh wilayah negara. Hal ini demikian, pemantauan bertujuan tindakan susulan dan kawalan individu dalam perkhidmatan pengawasan elektronik sebagai pelaksanaan hukuman dan langkah secara bersepadu. Okey, perkara ini bertujuan sebagai memastikan tugasan kawalan ketat dan campur tangan individu untuk memudahkan pihak pusat pemulihan mengawasi keadaan tersebut. Namun, program yang dijalankan di luar institusi adalah khidmat masyarakat. Okey, khidmat masyarakat ni melalui pelaksanaan projek dengan pembiayaan komuniti. Hal ini demikian, khidmat masyarakat ni mempunyai aktiviti teknikal dan operasi DGRSP yang mendapat pengiktirafan untuk berinteraksi secara langsung. Okey, perkara ini adalah di bawah pihak komuniti yang memberi kebenaran dalam pembangunan metodologi inovatif dengan bertindak balas yang khusus yang membezakan untuk bertujuan mencegah residivisme kepada banduan tersebut. Salah satu cabaran dalam pusat pemulihan adalah berlakunya kelemahan dari segi peruntukan sumber sistem keadilan jenayah. Perkara ini juga di dalam penjara mencapai dalam dan melepasi had kapasiti banduan dan ketiadaan katil untuk bantuan yang baru masuk ke dalam penjara tersebut. Okey, cabaran ini amat sukar kepada sistem keadilan jenayah kerana mengalami tahap kesukaran maksimum yang menjadi penghalang. Tidak kurang juga, sistem keadilan jenayah ini tidak mempunyai ramai hakim dan parol dalam menentukan kesalahan jenayah yang dibuat untuk berbuat sedemikian, tetapi kebanyakan kepada pilihan yang dalam salah satu cara atau pelepasan yang lain banduan dan mengurangkan pengambilan banduan tersebut.
Selain itu, cabaran dalam pusat pemulihan adalah kelemahan sistem penjara, iaitu proses penghukuman yang tidak kejam. Hukuman yang dikenakan tidak begitu teruk dengan jenis jenayah dilakukan oleh mereka. Setakat badan perundangan mengambil bahagian dalam pencegahan mereka dengan menetapkan had luar strategi pencegahan. Hal ini demikian hukuman maksimum yang bergantung kepada peruntukan sumber penjara yang ada. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa badan perundangan tidak mengambil berat dan adalah menunjukkan suatu bukti dan idea terhadap keperluan kadar jenayah semakin meningkat. Kadar jenayah yang tidak diberikan penekanan dalam menetapkan pencegahan ancaman dalam era perundangan. Fungsi dan peranan pekerja sosial yang pertama adalah broker. Broker ni merupakan seorang yang menghubungkan individu dan kelompok yang memerlukan bantuan dengan perkhidmatan komuniti. Hal ini demikian, pekerja sosial perlu memainkan peranan yang penting yang sewajarnya dengan mempunyai kemahiran yang memberikan pertolongan kepada klien dengan memastikan peluang dan sumber klien. Pekerja sosial perlu mengetahui budaya, kestabilan emosi, keupayaan lisan, kelemahan komitmen untuk klien berubah dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, apabila banduan keluar daripada penjara, pekerja sosial perlu memainkan peranan dengan menghubungkan dengan agensi dengan memberikan bantuan dari segi kewangan terhadap banduan tersebut melalui kemahiran dan latihan vokasional yang diadakan di penjara tersebut. Selain itu, peranan pekerja sosial adalah advocates. Advocates merupakan peguam bela yang dengan klien ataupun kes dalam memastikan klien menginginkan sumber. Hal ini demikian, pekerja sosial perlu mengumpulkan maklumat yang penting dalam memastikan klien mendapatkan hak yang sepatutnya dalam perkhidmatan dan sumber yang diinginkan. Sebagai contoh, pekerja sosial bertindak sebagai peguam cara dengan bekerjasama dengan panduan untuk mencari pendekatan dalam mengurangkan tempoh di pusat tahanan dengan cara menghantar surat kepada pihak yang berkuasa atas tata tertib yang baik dalam pusat tersebut. Seterusnya adalah peranan pekerja sosial ialah advocator. Advocator merupakan pengajar yang mengajar kemahiran dalam penyesuaian. Pekerja sosial sewajarnya memainkan peranan dalam menyelesaikan konflik, penggunaan pengangkutan awam, pengurusan kewangan dan lain-lain lagi. Hal ini demikian, pekerja sosial perlu membantu banduan dengan mempunyai cara berkomunikasi secara berkesan agar mendapatkan maklumat dengan secara jelas dan mudah difahami. Sebagai pekerja sosial, perlu memberikan bantuan dalam pusat pemulihan dari segi kemahiran asas rumah tangga semasa dalam pusat pemulihan seperti belajar memasak, menggosok pakaian sendiri, cara membasuh pinggan dan lain-lain lagi. Seterusnya, peranan mediator merupakan perantara antara banduan dengan pekerja sosial dalam pusat pemulihan apabila menghadapi konflik dengan orang lain. Hal ini, pekerja sosial perlu membantu banduan tersebut dalam mewujudkan persefahaman apabila membantu klien dalam melakukan intervensi apabila berlakunya pergaduhan ataupun perselisihan faham. Sebagai contoh, dua orang banduan mempunyai pergaduhan dalam pusat pemulihan. Pekerja sosial itu perlu memainkan peranan yang penting sebagai perantara dengan mendapatkan maklumat untuk menghapuskan segala halangan dan rintangan bagi membantu klien mencari kompromi, meneliti titik persamaan dan memastikan klien itu berdamai dengan pihak sebelah atau mencapai persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Refleksi, berdasarkan tugasan individu kerja sosial dalam pusat pemulihan ini, saya banyak memperolehi banyak manfaat dan ilmu yang menarik untuk saya memahami sistem keadilan jenayah atau pemulihan di Portugal. Seperti mana yang saya telah pelajari daripada pembelajaran di dalam kelas, saya kurang memahami dengan lebih terperinci dengan keadaan banduan dan situasi banduan dalam pusat pemulihan. Hal ini demikian, apabila saya diberi tugasan sebegini, saya mendapat peluang dalam mengkaji dengan lebih lanjut, terperinci bilangan banduan, kemudahan dalam pusat pemulihan, bentuk intervensi, cabaran yang dihadapi dan lain-lain lagi dalam kursus kerja sosial dalam pemulihan ini. Sebagai kesimpulannya, saya telah mempelajari lebih mendalam mengenai sistem keadilan jenayah dan pemulihan setelah meneliti dan membincangkan pertukaran yang berlaku di kalangan keadilan jenayah agensi dalam sistem keadilan jenayah di Portugal. Hal ini demikian, sistem keadilan jenayah ini berjaya bertahan di tahap kekerasan berkanun dan tahap sumber penjara yang tersedia.
Sistem keadilan jenayah ini dapat ditegakkan dengan adanya statistik banduan dari segi jantina, umur, bilangan panduan dan lain-lain lagi. Perkara ini juga mempunyai agensi yang menggunakan fleksibiliti terbina melalui pelarasan di pihak pentadbiran dan kehakiman. Sistem keadilan jenayah ini mempunyai bentuk intervensi dalam pusat pemulihan dan luar pemulihan.